Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi live hari ini adalah bagi mengulas ya isu penglibatan pejuang muda di dalam pilihan raya negeri Johor ya. Jadi ini adalah lanjutan daripada live saya semalam yang anda boleh rujuk, dan saya galakkan anda semua rujuk, sama ada anda scroll ke bawah ya, rujuk live saya semalam, ataupun anda boleh pergi ke YouTube Regi Jaisiri Taudin dan rujuk di sana ya. Jadi live saya semalam pendek. Dan live saya semalam adalah berkenaan dengan satu kenyataan yang dibuat oleh seorang pemimpin amanah ya. Dan saya telah mengulas kenyataan itu dan saya telah menegaskan ya bahawa saya telah menegaskan dua perkara. Pertamanya, amanah perlu sedar ya, apabila dia cerita berkenaan dengan kemah besar ni, okey, dia perlu sedar bahawa dia sebenarnya sekarang ni tergolong sebagai, sama ada orang nak kata pengkhianat mandat rakyat ataupun pihak yang bersubahat dengan pengkhianat mandat rakyat, sekaligus menjadikan dia pengkhianat mandat rakyat. Jadi semalam saya dah jelaskan secara panjang lebar kenapa MOU yang telah ditandatangani oleh Pakatan Harapan bersama kerajaan tidak lagi membawa sebarang makna, malah menunjukkan hipokrisi Pakatan Harapan ya, kerana rakyat ditipu. Kononnya MOU ni untuk kestabilan politik, untuk elak pilihan raya selagi krisis kesihatan belum ditangani. Tetapi sebaliknya, yang beria-ia hendak pilihan raya adalah Pakatan Harapan. Ini terbukti apabila Anwar memuji-muji empat adun yang menumbangkan kerajaan negeri Melaka dalam pada MOU masih hidup. Dan juga kita lihat pihak kerajaan juga tidak ada masalah dengan pilihan raya, malah beria-ia nak adakan pilihan raya. Buktinya Ismail Zabri tidak melakukan apa-apa untuk cuba halang pilihan raya negeri Melaka ya, Sarawak dan Johor dalam pada MOU tu masih hidup. Jadi semua ini menunjukkan bahawa Pakatan Harapan bukannya menjaga kebajikan rakyat, bukannya berjuang demi rakyat, tetapi sebaliknya lebih gemar untuk menjadi sebahagian daripada keluarga besar Malaysia, kerajaan Malaysia, yang sebenarnya ditubuhkan menerusi pintu belakang dengan bantuan dan sokongan puak kleptokrat. Jadi ini menjadikan Pakatan Harapan, khususnya Anwar Ibrahim, yang kini ditolak oleh seluruh rakyat Malaysia, menjadikan mereka pengkhianat. Dan penolakan terhadap PKR Anwar dan mana-mana parti yang bersekongkol atau berdamping dengan Anwar dan PKR terbukti di Sabah, Melaka dan Sarawak. Dan MOU ni adalah satu perkara yang kini menjadi sebutan ramai dan menyebabkan rakyat terlalu marah dengan parti-parti ini. So itu yang saya telah jelaskan. Jadi MOU ni menjadikan satu perkara yang menjadikan Pakatan Harapan hipokrit dan pengkhianat. Satu lagi perkara adalah Pakatan Harapan ingin sebenarnya secara tidak langsung, bila dia ajak pejuang, bila dia ajak muda untuk kerjasama, dia sebenarnya cuba lunturkan aura kuasa ketiga pada parti-parti yang dia khawatir akan menjadi tumpuan ramai. Sebab rakyat dah marah dan muak dengan Pakatan Harapan, rakyat dah marah dan muak dengan Barisan Nasional, rakyat dah marah dan muak dengan Perikatan Nasional. Jadi rakyat akan tercari-cari alternatif. Dan mana-mana perkumpulan yang bersekutu di bawah blok ketiga atau menjadi alternatif semestinya akan menjadi tumpuan rakyat. Andai kata, dan ini syarat ya, perlu ada jumlah yang besar yang keluar mengundi, maka ianya akan memihak kepada blok alternatif. Jadi Pakatan Harapan takut dan pelbagai helah telah digunakan untuk cuba menjerat ya, parti-parti yang mungkin menjadi sebahagian dari blok ketiga. Salah satu helah ialah PKR berpura-pura nak guna logo dia sendiri ya, supaya Pakatan Harapan dia bersendirian
Dan kemudian DAP dan Amanah bersendirian, dia guna logo PH. Dan kemudian dia cuba tarik Pejuang, Muda, Warisan atas dasar kita je yang guna logo PH, PKR dia sendiri, dia guna logo sendiri. Ini adalah helah. Sebabnya ini PKR hanya menggunakan logo dia sendiri dalam pilihan raya negeri Johor. Tapi PKR tetap sebahagian daripada Pakatan Harapan. Malah Presiden PKR adalah pengerusi Pakatan Harapan. Dia adalah bos DAP, dia adalah bos Amanah, dan dia adalah calon Perdana Menteri bagi Amanah dan DAP. Jadi bila bekerjasama dengan PH serupa dengan bekerjasama dengan Anwar, sama ada secara, nak kata secara langsung atau tidak langsung, tapi ianya bekerjasama dengan Anwar. Dan ini adalah satu bentuk pengkhianatan. Jadi dia pasang perangkap ni sebab dia takut. Dan kita lihat Muda pun sudah masuk persefahaman agihan kerusi bersama dengan Pakatan Harapan, ya. Jangan kata Muda masuk dengan DAP dengan Amanah. Dia masuk dengan Pakatan Harapan, maknanya dia masuk dengan DAP, Amanah dan PKR. Ya. Walaupun ya PKR guna logo sendiri, tapi pengerusi Pakatan Harapan tetap Anwar. Ya. Okey. Jadi bila dia dah masuk, dia sebenarnya bagi tujuan pilihan raya negeri Johor sudah berdamping dengan pengkhianat, sudah berdamping dengan pihak yang sekarang adalah sebahagian daripada kerajaan. Maka Muda bertanding dengan golongan kerajaan keluarga Malaysia yang ditubuhkan menerusi sokongan kleptokrat dari pintu belakang. Kemudian mengisytiharkan tujuan dia berbuat demikian adalah untuk menentang kleptokrat. Dah tak masuk akal. Ya, dah tak masuk akal. Sebab nampak sangat PH sekarang adalah sekutu, ya, kerajaan. Dia adalah sebahagian keluarga besar kerajaan Malaysia yang ditubuhkan oleh dengan bantuan kleptokrat menerusi pintu belakang. Ya, kemudian Muda berdamping dengan PH sekaligus berdamping dengan pengkhianat, kononnya nak tumbangkan salah satu komponen daripada kerajaan itu. Maka sebenarnya PH Muda secara tidak langsung membantu salah satu komponen kerajaan untuk mencantas komponen lain kerajaan. Jadi kira bantu kerajaan tu. Ya. Tak masuk akal dan pengundi pun keliru. Okey? Tapi itu keputusan Parti Muda. Okey, itu bukannya sesuatu yang kita boleh halang. Kita boleh kritik tapi kita tidak boleh halang sebab itu mungkin keputusan Muda. Dia nak pergi ke haluan itu. Tetapi ia tetap menjadikan dia tergolong sebagai pensubahat dengan pengkhianat. Ya. Sekarang ni jika Barisan Nasional menang pilihan raya, okey, Amanah cuba beritahu, pemimpin Amanah cuba beritahu ianya sebab Pejuang akan pecahkan undi. Saya nak perbetulkan di sini. Jika Barisan Nasional menang, andai kata berlaku pertembungan kerusi antara Pejuang dengan Muda, dengan parti-parti Melayu yang lain, ianya adalah atas pengkhianatan PH dan Muda, khususnya Muda. Bukannya atas Pejuang. Pejuang harus masuk pilihan raya atas dasar prinsip. Ya. Menang atau kalah bagi medan Johor ni kita lihat kemudian. Kita tak usah fikirkan lagi. Yang utama di Johor, kerana ini adalah kemunculan pertama Pejuang sebagai satu parti berdaftar, adalah dia memasuki atas dasar prinsip, iaitu dia menentang pengkhianat, ya, dia menentang perjuangan politik wang, kuasa dan kedudukan, dia mendukung perjuangan agama, bangsa dan negara. Dia melakukannya demi rakyat. Yang dilakukan oleh Muda adalah demi kedudukan. Yang dilakukan oleh Muda adalah demi kuasa yang saya lihat. Ya. Nak tumbangkan satu pihak. Dia berdamping dengan satu lagi pihak yang juga tergolong sebagai pengkhianat, yang juga sebahagian daripada kerajaan. Muda tidak lakukannya demi rakyat. Ya. Jadi apabila membuat kemunculan pertama, ya, Pejuang ni,
Kemunculan itu harus atas dasar prinsip. It's not the battle you want to win, it's the war you want to win. Pastikan rakyat sebelum PRU 15 di Johor, mereka melihat satu parti yang berprinsip, yang memperjuangkan nasib agama, bangsa dan negara. Ya, itu yang harus dipamerkan oleh pejuang di Johor, biar terpaksa bertembung dengan mudah. Yang penting pejuang kekal dengan prinsip dan kedudukan dia untuk bertanding semua kerusi majoriti Melayu, khususnya kerusi UMNO dan juga kerusi PPBM. Dia perlu pegang pada prinsip dan menunjukkan kepada rakyat dan bahawa dia tidak mudah terganggu gugat atau diugut oleh parti-parti pengkhianat mandat rakyat. Dia tidak mudah diugut oleh parti-parti yang berdamping dengan blok kerajaan. Itu yang harus dijadikan keutamaan bagi pejuang di Johor. Dan satu lagi yang telah saya beritahu semalam, amanah perlu sedar sebelum menasihatkan orang lain bahawa bukan hanya dia perlu tolak MOU yang tidak ada makna tu jika ingin mempelawa pihak-pihak tertentu untuk bekerjasama sebagai kemah besar pembangkang, tetapi dia juga perlu singkirkan Anwar. Okey, jika ada MOU tu, dia bukan lagi pembangkang, amanah bukan lagi pembangkang, DAP bukan lagi pembangkang, dia adalah kerajaan. Dia memang sudah dirikan kemah besar, iaitu kemah besar pengkhianat, terdiri daripada DAP, PKR, Amanah, UMNO, PPBM, PAS. Dan kini ada sekutu yang secara tidak langsung berdamping bawah kemah tu, iaitu MUDA. Dia sudah pun dirikan kemah tu. Kemah tu tak ada makna. Tambah lagi 20, 50, 100 parti pun tak ada makna dari sudut sokongan, sebab rakyat meluat dengan kemah ni. Jadi untuk benar-benar menjadi kemah besar pembangkang, MOU tu perlu dihapuskan. Pertama. Kedua, amanah perlu istihar bahawa mereka memutuskan hubungan dengan Anwar Ibrahim ataupun menyingkirkan Anwar Ibrahim sebagai pengerusi Pakatan Harapan dan menggugurkan keinginan menjadikan Anwar calon Perdana Menteri. Kerana Anwar mengkhianati semua. Anwar mengkhianati Tun. Apabila Anwar cuba mengambil alih jawatan pengerusi Pakatan Harapan dan menyingkirkan Tun secara tidak kehormat. Ada orang soal mana ada Anwar singkirkan. Cuba anda kaji betul-betul lah. Anda kaji betul-betul, lihat live saya semalam, memang secara tidak langsung dia singkirkan. Tidak ada sebab Tun perlu digugurkan sebagai pengerusi Pakatan Harapan. Kemudian Anwar adalah tergolong sebagai pemimpin parti yang secara tidak langsung terlibat dalam mencetuskan langkah Sheraton apabila berlaku pengkhianatan melibatkan 10 ahli parlimen yang dikepalai oleh Azmi Ali. Jadi dia orang kata Tun tak boleh sebab Tun adalah bersama PPBM dulu. Dia tak boleh jadi pengerusi Pakatan Harapan. Tapi dia orang boleh terima Anwar yang sebenarnya adalah salah satu faktor utama berlaku langkah Sheraton. Sebab tanpa 10 ahli parlimen ni, tanpa Azmi ni, sebenarnya langkah Sheraton tak boleh jadi. So amanah perlu buang hipokrisi ni. Akur bahawa Anwar ditolak rakyat, ditolak ahli-ahli parlimen. Akur bahawa Anwar telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Akur bahawa mana-mana parti yang berdamping dengan Anwar ni akan ditolak rakyat. Baru cerita nak buat kemah pembangkang. Okay? Kalau tidak, retorik amanah ni adalah retorik bodoh. Siapa yang bodoh nak masuk kemah amanah, kemah DAP? Dan jika, saya ulang, jika Barisan Nasional menang di Johor, andai kata berlaku pertembungan antara pejuang dengan MUDA, kemenangan BN tu adalah atas MUDA, adalah atas amanah, adalah atas DAP, adalah atas PKR.
bukannya atas blok ketiga. Itu sahaja mesej saya untuk hari ini. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang, bermula sekarang. Dan selepas live ini saya akan letakkan link kepada saluran Telegram saya di ruang komen, ya. Jadi pastikan anda sertai saluran Telegram saya dan juga baca artikel-artikel yang berkaitan dalam link yang saya akan sertakan di ruang tajuk, ya. Okey. Bagi yang jika anda nampak Laskar tu, anda usah hiraukan sebab memang yang biadab, yang mencarut atau Laskar-Laskar ni lepas live saya selalunya menyingkirkan, ya, terus menyekat, ya. Jadi usah hiraukan, kita bertumpu kepada perbincangan kita ni. Jadi ada apa-apa soalan, anda boleh bertanya sekarang, ya. Salam RJ Baharin Abu Bakar. Untuk PRN Johor, adakah wakil pejuang dari bekas ahli UMNO juga atau dari muka-muka baru? Minta penjelasan. Ini sebenarnya saya tidak boleh masuk campur. Bukan hanya saya tidak tahu, tapi saya tidak boleh masuk campur sebab ini urusan pejuang, ya. Ini urusan pejuang. Kalau nak tanya pendapat saya, ianya perlulah muka-muka baru, at least 70 to 80%, ya. Perlulah muka baru 70 to 80%. Assalamualaikum RJR, kenapa muda macam tak nak sokong pejuang? Saya tak ingin komen, saya tak kenal pun muda. Saya tak ingin komen. Cuma saya berdasarkan apa yang sudah terjadi, di belakang tabir apa yang terjadi, siapa yang salah, siapa yang tak salah, itu saya tak nak tahu sebab untuk tujuan PRN Johor saya hanya ulas sebagai pemerhati berdasarkan apa yang sudah terjadi, yang sudah diwar-warkan, ya. Dan ini adalah hak sesiapa untuk mengulas. Tetapi saya mengaku di belah pembangkang, ya. Pembangkang tak terlibat lagi dengan PH, ya. PH bukan pembangkang, dia kerajaan, dan sekarang ni muda dikira sekutu kerajaan. Jadi di belah pembangkang memang saya nampak ada satu kegagalan strategi yang amat nyata dan masalah komunikasi yang terlalu besar yang dari dulu saya dah sebut-sebutkan. Mungkin juga ada masalah ego dan sebagainya yang menular. Tapi ini memang lumrah dalam politik, ya. Memang lumrah lah masalah ego apa semua ni, komunikasi ni. Tapi ada kegagalan strategi apa pun, ya. Sesiapa yang bersekutu di bawah blok ketiga akan ada kelebihan sebab rakyat tercari-cari alternatif. Jadi belajar dari kesilapan, jangan terus menenggelamkan diri dalam ego, jangan terus memikirkan diri sendiri, dan sedar bahawa ada misi yang lebih besar daripada impian peribadi masing-masing, iaitu misi untuk membuktikan kepada rakyat bahawa ya, memang ada alternatif, pihak yang benar-benar memikirkan rakyat, agama, bangsa dan negara. Jadi itulah cabarannya di Johor, bukannya untuk memarakkan agenda politik peribadi masing-masing, ya. Dan setakat ini pejuang dari sudut, ya, apa yang telah digambarkan kepada kami di luar, apa yang telah berlaku, nampaknya di landasan yang betul. Yang belakang-belakang tu tak usah cerita, dalaman tak usah cerita, dan belum lagi melakukan kesilapan besar seperti mana yang telah dilakukan oleh muda. Okey, ya. Jika saya tak rujuk kepada soalan atas, jadi jika ada soalan yang saya tertinggal, anda boleh bertanya sekarang. Khairul Arifin, salam tuan, cuma nak tahu memang confirm ke tiada lagi connection between Tun and Muhyiddin? Okey, dari dulu lagi belah-belah Najib, Laskar ke, blogger ke, merambat, merebak, memarakkan cerita dongeng kononnya ini adalah persekutuan perjanjian antara Tun dengan Muhyiddin. Dari dulu lagi inilah lumrah
politik, permainan politik Najib, camp Najib lah, orang-orang yang menyokong Najib. Dan saya pun dah buktikan banyak fitnah mereka. Jadi mereka terdesak dan mereka memarakkan fitnah. Tidak, Tun tidak terima Muhyiddin kerana Muhyiddin adalah pengkhianat. Selepas ini jika Muhyiddin minta ampun dengan Tun dan apa, itu kita kira selepas ni. Tapi sehingga sekarang, setakat yang saya tahu, no, there is no such thing as Tun Muhyiddin. Itu adalah cerita dongeng, cerita rekaan. Hafsah Muhammad Ali, saya pergi US, UK, Cairo dan Syria, nama Tun harum, tapi ada segelintir mengata dan mengutuk Tun. Segelintir tu tak usah cerita terima kasih Hafsah. Ada orang mengutuk semua pemimpin di mana-mana. Ada orang mengutuk Najib, ada orang mengutuk Tun Razak, Tun Hussein On, Tunku Abdul Rahman. Masa zaman Tunku Abdul Rahman pun ada pelbagai jenis politik yang diwujudkan, ya, yang juga tidak jauh berbeza daripada politik sekarang, iaitu perkauman sedikit Cina, Melayu, apa yang dia katakan berkenaan Tunku dan sebagainya. Ini adalah lumrah politik, tak ada yang pelik, ya. Karim Maju, bangkit rakyat Johor, undi pejuang Abiman. Terima kasih Abiman. Semua yang beri salam kembali. Anwar TK, cerita politik apa kata PH dan PN bersama dengan muda dan pejuang bersatu semula. Okey, saya dah huraikan panjang lebar why it is impossible, why PH sekarang dikira sebagai pengkhianat, ya, dikira sebagai sebahagian daripada keluarga besar kerajaan Malaysia yang didirikan atas sokongan kleptokrat. Jadi muda tak usah cerita apa selagi ada MOU. PH tak usah cerita apa selagi ada MOU, ya. Dan nak cerita tu ceritalah, buat shock sendiri, ya. Dan selagi Anwar tetap pengerusi PH, selagi Anwar tetap calon Perdana Menteri bagi PH, tak usah cerita apa-apa. Dan jika BN menang, tak usah tuding jari sana sini, lihat saja cermin, talk to the mirror, ya. Nur Zaha Osman, salam tuan, adakah rakyat Johor tolak PH? Rakyat di seluruh negara ada penolakan besar-besaran terhadap PH, ya. Hafsah Muhammad Ali, okey, saya dah baca. Asma Laili, RJ, sekiranya muda tarik diri dari PH masih boleh ke? Hari ini berlaku pelancaran jentera PH. Saya lihat ucapan Presiden muda Syed Saddiq, saya lihat ucapan Muhammad Sabu, ya. Saya lihat ini bagaikan PH ni bagaikan labah-labah. Dia buat sarang besar dan muda memang terjerat kat sana, ya. Berdasarkan ucapan tu, sorry lah, saya biarpun apa pun terjadilah, amat sukar selepas ni bagi saya mempercayai Syed Saddiq atau muda. Itu saja komen saya, ya. Sebagai sebuah parti politik, dia berhak menentukan hala tuju, itu hak dia. Tapi ketahuilah bahawa hala tuju ni adalah menyimpang daripada hala tuju blok ketiga. Itu pilihan dia. Dari satu sudut dia tidak melakukan apa-apa kesalahan, tapi dari satu sudut lagi sedarlah bahawa ini sudah bercanggah dengan prinsip blok ketiga, dan ini bukanlah yang saya lihat yang rakyat hendak. Yang kirim salam kembali Saleh Muhammad, bukan sebab MOU sebenarnya, sebab tak nak Anwar jadi PM, itu sahaja. Oh, minta maaf Saleh Muhammad, ianya sebab MOU juga, dan anda boleh rujuk kepada live saya semalam dan live hari ini. MOU ni sebenarnya tidak lagi membawa makna, malah ia adalah satu bahan lawak jenaka. Sebab anda rujuk live saya semalam, ya, dan anda boleh rujuk kembali penjelasan saya awal tadi. Sebab apabila anda ada MOU untuk halang pilihan raya, untuk kononnya nak stabilkan politik, kemudian anda sendiri
memuji-muji adun yang menyahstabilkan politik Melaka, kerajaan Melaka. Kemudian anda sendiri terlibat dengan percaturan hebat untuk pilihan raya, dan PH tidak ada masalah dengan pilihan raya, UMNO tidak ada masalah dengan pilihan raya. Jadi nampak MOU ni adalah untuk kelangsungan kuasa dan adalah saluran bagi PH untuk menjadi sebahagian daripada keluarga besar kerajaan Malaysia, dan secara tidak langsung adalah satu bentuk perdampingan dengan kleptokrat, kerana kerajaan itu ditubuhkan atas ihsan jasa kleptokrat. ZFUL, sayang parti muda sudah salah langkah. Perjuangan dia betul tapi tak cukup pengalaman. Okey, so, ini pendapat anda, ya. Mungkin pengalaman, atau mungkin kita jangan buat andaian, ya. Mungkin tak ada pengalaman, mungkin naif, atau mungkin memang itu yang dia hendak. Mungkin kita yang fikirkan dia tersalah langkah, tapi sebenarnya itu yang dia hendak. Jadi itu atas dia lah. Cuma saya beritahu, jika BN menang, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Okey, saya rasa itu sahaja, ya. Jadi saya akan letakkan link kepada saluran-saluran yang berkaitan di ruang tajuk. Jadi pastikan anda sertai saluran berkenaan dan baca thethirdforce.net untuk perkembangan politik terkini, sehingga kita berjumpa esok lusa, ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, dan salam kuasa ketiga.